Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah tuan-tuan dan cik-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertemu kita bersama dengan saya Faiz Afandi. InsyaAllah tuan-tuan dan cik-puan, hari ini saya nak cerita dengan tuan-tuan dan cik-puan ataupun saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan cik-puan berkenaan dengan 11 syarat sah membaca suratul Fatihah di dalam solat. Apa yang dimaksudkan dengan 11 syarat sah ni? 11 syarat sah ni, tuan-tuan dan cik-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita tidak cukup 11 syarat sah ini ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam solat, maka Fatihah kita tadi tidak sah. Dan apabila Fatihah kita tidak sah, maka dia memberi kesan kepada solat kita. Dan solat kita juga tidak sah. Jadi 11 syarat sah Fatihah ini sangat penting untuk kita tahu. Sebab apa? Sebab apabila kita tahu berkenaan dengan syarat sah suratul Fatihah ini, maka akan lebih mudah kita untuk memastikan bahawa bacaan suratul Fatihah kita tadi benar dan betul dan tidak membatalkan solat. Okey? Boleh. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus cerita tentang 11 syarat sah membaca suratul Fatihah di dalam solat ini. InsyaAllah kalau ada yang sedang menonton sekarang ni, kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, saya sangat syorkan anda sediakan buku nota untuk anda buat catatan. Buat catatan apa yang akan saya ceritakan dengan tuan-tuan dan cik-puan ni. Supaya kita ingat apa yang kita belajar, dan apabila kita berhadapan dengan masalah ni, kita ada tempat untuk kita rujuk. Boleh ke boleh ni? Kalau boleh, semua kena sediakan catatan. Nak catat dengan telefon pun boleh, tak ada masalah. Nak catat dengan laptop pun boleh, tidak ada masalah. Janji kita catat ilmu yang kita belajar supaya mudah untuk kita amalkan, insya-Allah. Okey. Sebelum tu saya nak minta lah semua yang sedang menonton, kita betulkan niat kita dahulu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar ni sebab kita nak baiki amal ibadah kita. Kita nak mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Ini tujuan kita belajar, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa buang masa, kita cerita yang pertama, tuan-tuan dan cik-puan. Okey. Yang pertama, syarat sah membaca suratul Fatihah ini adalah tertib. Tulis, catat tuan-tuan dan cik-puan. Tertib. Apa makna tertib? Makna tertib ni, kita kena baca suratul Fatihah tadi, baca mengikut urutan dia, turutan dia, seperti mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu macam mana tertib dia? Saya rasa benda ni semua orang tahulah. Kita buka Al-Quran, kita dah boleh tahu. Kita tengok susunan-susunan di dalam Al-Quran, kita boleh tengok susunan suratul Fatihah tersebut. Daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke-7. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu susunan dia. 7 ayat susunan dia. Jadi wajib kita baca mengikut tertib. Kalau kita baca tak ikut tertib, tuan-tuan dan cik-puan, maka Fatihah kita tidak sah kalau kita tak ulang balik. Ataupun kita lakukan dengan sengaja. Dengan sebab nak bermain-main, maka solat kita boleh terus batal. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak sengaja, kita wajib ulang balik. Kalau kita teruskan juga dengan rukun yang seterusnya, iaitu rokok, maka solat kita boleh batal. Contoh kita baca macam ni. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Tu orang panggil. Kalau buat dengan sengaja, dengan niat bermain-main di dalam solat, maka solat kita terus batal. Tapi kalau buat dengan tidak sengaja, dengan sebab lupa ke, ataupun dengan sebab keliru ke, kalau kita ulang balik, kita wajib ulang balik. Apabila kita ulang balik, maka solat kita tetap sah. Tapi kalau kita terus kepada rukun yang seterusnya, kita dah sedar, kita dah tahu. Kita tadi baca Fatihah tidak mengikut tertibnya, tetapi kita terus juga kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukuk, maka solat kita boleh batal. Jadi kena hati-hati. Tapi benda ni biasanya tak berlakulah kepada orang yang belajar, kepada orang yang dewasa. Tak berlaku. Tapi biasa berlaku pada kanak-kanak. Dia orang keliru. Jadi kita boleh tegur mereka apabila mereka melakukan kesilapan seperti ini. Okey? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Buat catatan, jangan lupa. Okey. Kita teruskan. Yang kedua adalah mualah. Mualah ni apa benda? Ramai orang yang tak faham juga apabila sebut kata mualah. Mualah ni daripada perkataan ataupun daripada kalimah, daripada bahasa Arab. Nama dia mualah. Dalam bahasa Melayu ni orang panggil terus menerus, ataupun macam mana kita nak terang berturut-turut. Mana tidak boleh ada, dengan makna tidak boleh ada terpisah masa yang panjang di antara satu ayat kepada satu ayat. Maknanya, apabila kita baca ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita kena terus baca ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak boleh berhenti lama di antara satu ayat ke satu ayat. Mana tak boleh berhenti lama. Lepas baca Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh berhenti lama untuk baca ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti lama ni sekadar mana? Dikatakan lama ataupun dikatakan panjang. Berhenti yang panjang tadi. Sekadar mana? Sekadar satu nafas. Okey? Bukan. Sekadar lebih daripada satu nafas. Yang itu yang betul. Lebih daripada satu nafas. Kalau sekadar satu nafas, masih lagi berada dalam track, masih lagi betul. Tetapi kalau melebihi daripada satu nafas, kita berhenti di antara satu ayat ke satu ayat, maka Fatihah kita tidak sah. Tapi adakah solat kita batal? Solat kita tidak batal lagi. Solat kita akan batal kalau kita dah buat tadi, kita buat kesilapan dengan kita berhenti lama di antara satu ayat kepada satu ayat, tetapi kita tidak ulang balik daripada awal. Kita terus kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukuk. Kita dah buat silap, Fatihah kita tidak sah, tetapi kita terus kepada rukun yang seterusnya, maka batal solat kita. Tetapi kalau kita sedar kita buat silap tadi, maka kita wajib ulang balik. Okey, kita wajib ulang balik dan kita teruskan kepada rukun yang seterusnya selepas daripada kita dah ulang balik. Lepas tu ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita ni tengah solat kita menguap, tak boleh, apa ni orang panggil, tak boleh nak kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Menguap. Yang tu macam mana, Ustaz? Okey, yang tu dimaafkan. Dengan sebab menguap, dimaafkan. Ataupun dengan sebab bersin. Yang tu pun dimaafkan. Tetapi afdalnya kita ulang balik. Okay. Yang afdalnya adalah kita ulang balik. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, kalau di pertengahan ayat tak sempat habis satu ayat lagi, kita baru baca Bismillah, bersin, adakah kita kena ulang? Yang ni kena ulang. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk mencantikkan lagi membaca suratul Fatihah di dalam solat. Kena ingat mualat. Mualat ni berturut-turut ataupun terus-menerus. Tidak ada berhenti yang panjang ataupun berhenti yang lama di antara satu ayat kepada satu ayat. Okey, kalau berhenti lama melebihi daripada kadar satu nafas, Fatihah kita tidak sah. Wajib diulang. Kalau kita tak ulang, kita teruskan kepada rukun yang seterusnya, dia boleh memberi kesan kepada solat kita. Jadi hati-hati. Okey, buat catatan, jangan lupa. Okey, kita boleh rujuk balik nanti insya-Allah. Okey. Yang ketiga ni antara yang penting. Okey.
Ingat, yang ketiga ni antara yang penting. Dan masa ni lah yang paling ramai orang buat silap. Yang paling banyak orang buat silap. Lebih-lebih lagi orang ajnabi. Ajnabi ni maksudnya apa? Ajnabi ni orang yang bukan orang Arab. Selain daripada Arab dipanggil ajnabi. Sebab bukan bahasa kita ni. Suratul Fatihah ni adalah bahasa Arab. Jadi orang Arab jaranglah nak buat salah benda ni. Sebab apa? Sebab memang itu adalah percakapan dia orang. Apakah dia? Yang ketiga, kita wajib menjaga setiap huruf di dalam suratul Fatihah. Wajib jaga. Tak boleh kita melakukan kesilapan pada huruf-huruf di dalam suratul Fatihah. Kesilapan ini adalah kesilapan yang boleh mengubah makna. Ingat ni satu poin ni, satu benda penting. Apabila kita baca Fatihah dan kita baca dalam keadaan yang tak betul dan salah, yang boleh menyebabkan makna di dalam suratul Fatihah tu berubah, maka dia dah tak jadi Fatihah dah. Sebab apa? Sebab Fatihah dia ada makna-makna dia. Dia ada tujuan-tujuan dia. Tetapi apabila dah makna dah tak sama dengan Fatihah, maka dia bukan Fatihah. Apabila dia bukan Fatihah, kita baca dalam solat, solat kita tidak sah. Kena jaga. Huruf Fatihah ni ada kata 143 huruf. Ada pendapat kata 153 huruf. Banyaklah khilaf ni. Ada macam-macam pendapat yang mengatakan berkaitan dengan huruf Fatihah. Tapi apa yang penting, kita baca huruf tersebut dengan betul. Kita kena jaga setiap huruf. Yang pertama, dia ada 3 benda penting kita nak jaga huruf ni. Yang pertama, kita dilarang untuk mengubah huruf. Tidak boleh mengubah huruf. Mengubah huruf di dalam suratul Fatihah boleh mengubah makna di dalam suratul Fatihah. Kena ingat ni, pegang betul-betul. Ubah huruf dalam suratul Fatihah boleh mengubah makna suratul Fatihah. Ingat, pegang betul-betul. Jadi tak boleh ubah huruf. Seperti mana kalau kita ubah huruf ha kepada huruf ha. Ha pedas diubah jadi ha bulat. Makna berubah, solat Fatihah tidak sah. Okey? Fatihah tidak sah. Kalau tak ulang balik dengan betul, maka solat kita boleh buat batal. Lagi seperti mana kita tukar huruf sad kepada huruf sin. Ihdinas sira. Batal. Ataupun kita tukar huruf zal kepada huruf zai. Siratal lazi. Yang betul, siratal lazi. Ataupun kita tukar huruf qaf kepada huruf kaf. Mustaqim. Kita baca mustaqim. Yang kedua adalah kita tidak boleh mengurangkan huruf di dalam suratul Fatihah. Tak diubah. Yang kedua ni kurangkan pula. Kurangkan ni antaranya yang biasa orang buat. Kadang-kadang Tok Imam pun ada buat benda ni. Dia ketika baca Bismillah. Ni ramai orang buat. Saya cakap betul. Cuba perhati. Dia angkat takbir dah cantik dah. Allahu Akbar. Benda macam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dah cantik dengan lagu, dengan semua cukup lengkap. Tetapi ba tak bunyi macam masa baca Bismillah. Bismillah. Hilang satu huruf daripada suratul Fatihah. Jadi kalau hilang satu huruf, dia mengubah makna. Dia tak jadi dengan nama Allah lah. Jadi kena hati-hati. Dia ada satu lagi tempat orang biasa buat salah. Ni biasa orang yang nak cepat ni. Orang nak cepat, rushing. Rushing tak tahu benda ni. Angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Laham. Laham ni makna dia daging. Dia tak jadi segala puji dah. Sebab tu kena berhati-hati. Apabila salah makna suratul Fatihah, maka dia bukan suratul Fatihah lagi. Dia dah jadi benda lain dah. Kita baca benda wallahualam. Kita baca surah kita sendirilah tu. Dia tak jadi suratul Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
menambah huruf di dalam suratul Fatihah. Tambah huruf. Contoh tambah huruf ni, seperti mana kalau kita baca Siratal ladzina an'am, na'an'am, na'an'am. Satu. Na'an'am yang betul. Na'an'am. Ada orang baca macam tu. Ada lagi yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia letak tasydid di atas huruf ha. Nirrahim. Kan kita biasa belajar, tasydid ni orang panggil sabdu lah. Kan kita biasa belajar, kalau tasydid ini dia menunjukkan dua huruf. Jadi apabila kita tak baca secara tasydid, maka dia mengurangkan satu huruf. Ataupun kita membaca tasydid pada tempat yang tidak sepatutnya ada tasydid, maka kita sudah menambah satu huruf tanpa kita sedar. Tiga benda ni kena jaga. Jangan ubah huruf Fatihah yang pertama. Yang kedua, jangan kurangkan huruf Fatihah. Yang ketiga, jangan tambah huruf Fatihah. Dan tiga-tiga ni boleh mengubah makna. Apabila makna di dalam suratul Fatihah berubah, maka suratul Fatihah tadi batal. Suratul Fatihah tadi tidak sah. Dan kalau kita tak ulang balik dengan bacaan yang betul, kita tak ulang balik dengan bacaan yang benar, dan kita terus kepada rukun yang seterusnya, iaitu rukuk, maka solat kita batal. Kena ingat. Dia ada lagi. Yang lain lagi adalah mengubah baris. Yang ni pun boleh mengubah makna juga. Seperti mana Siratal ladzina an'amtu alaihim. Tu. Dia tak sepatutnya di situ. Dia jadi makna tu berubah walaupun dengan satu baris. Tu dengan ta dah berbeza makna. Ataupun iyyaka na'budu, kita baca iyyaki na'budu, ki dah jadi lain dah. Dah jadi makna lain dah. Itu yang ketiga. Dapat catat tu, jangan lupa. Catat. Supaya kita boleh refer balik apabila kita lupa ke apa, kita ada masalah ke, ada orang tanya soalan ke, kita boleh refer, kita boleh tengok balik dekat situ. Okey. Yang keempat adalah menjaga tasydid di dalam suratul Fatihah. Tasydid ni apa benda? Saya dah cerita tadi. Tasydid ini adalah sabdu. Orang dulu-dulu dia panggil sabdu. Tasydid. Kita ada lebih kurang 14 tasydid di dalam suratul Fatihah. Dan kita wajib jaga setiap tasydid. Dan kalau tak ada tasydid di dalam suratul Fatihah, kita tinggalkan tasydid di dalam ketika kita membaca suratul Fatihah, maka kita sudah mengurangkan huruf di dalam suratul Fatihah, dan dia boleh membatalkan suratul Fatihah kita. Dan dia boleh memberi kesan juga kepada solat kalau kita tidak ulang balik dengan betul. Contoh tasydid saya nak contoh. Ketika membaca ayat iyyaka na'budu. Biasa orang baca macam mana? Iya, dia tak ada tasydid atas ya. Dia sepatutnya iya. Kena tekan dekat situ. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tahu, nak tahu dia jadi makna apa? Dekat sini kalau iya ni dia jadi matahari, cahaya matahari. Jadi kepada cahaya matahari lah kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Kalau dibuat dengan sengaja dekat situ, memang boleh jatuh kufur. Kalau dengan sengaja. Kalau tak sengaja, dia wajib ulang balik dalam keadaan yang betul. Ni kata penting. Lepas tu biasa lagi orang buat salah. Wala ada orang buat. Dia sepatutnya ada lagi dia betul dah situ. Waladdallin. Dia lin dekat salah. Dia ada tasydid atas huruf lam tu. Waladdallin. Dekat situ. Ni ramai yang buat silap ni. Dekat lam tu paling ramai sekali. Jadi kena hati-hati. Sebab apa? Sebab benda tu boleh mengubah makna, mengurangkan huruf di dalam suratul Fatihah, boleh mengubah makna suratul Fatihah. Tak pasal-pasal Fatihah kita tidak
sah, tidak betul. Daripada situlah dia boleh memberi kesan kepada solat. Yang keberapa dah kita tu? Yang keempat. Yang kelima, dia nak sama dengan nombor dua tadi. Okey? Dia nak sama. Yang kelima adalah diam yang lama. Mana kita ni berhenti yang panjang di antara satu-satu ayat. Tadi mualat. Mualat ni kena berturut-turut. Ni tak boleh diam. Ni dia nak tegur tadi. Tadi yang kedua dia nak sama je. Yang kedua dia cerita bahawa kita kena baca berturut-turut. Tak boleh berpisah lama di antara satu ayat. Ni dia nak bagi tahu sekali lagi. Yang kelima ni tak boleh diam yang lama. Tak boleh diam yang panjang. Melebihi daripada kadar satu nafas. Tu dia nak sama. Dia sama dekat situ. Kalau kita sengaja diam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sah Fatihah kita. Kita wajib ulang balik. Wajib ulang balik. Kalau kita teruskan kepada rukun yang seterusnya, solat kita boleh batal. Ataupun kita tak berhenti lama, kita berhenti kejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam biasa. Kita baca macam biasa, ikut turutan elok-elok. Tetapi semasa di antara berhenti, tempat berhenti tadi, kita niat memutuskan bacaan. Niat putus bacaan ni macam mana pula? Ni ramai orang keliru. Niat putus bacaan ni kita rasa, kita terlintas dalam hati kita kata, aku nak berhenti baca Fatihah. Tu antara niat memutuskan bacaan. Ataupun aku tak nak lah baca Fatihah. Tapi kita teruskan juga, Fatihah kita dah tak sah. Kita wajib ulang balik. Kalau kita tak ulang, kita teruskan kepada rukun yang seterusnya, maka solat kita boleh batal. Dia baca biasa je, yang berhenti yang kejap tapi dengan niat memutuskan bacaan tadi. Dia baca macam biasa. Tetapi tiap kali masa berhenti tu dia ada niat untuk memutuskan bacaan dia. Yang tu memberi kesan kepada sah dan batal Fatihah dia. Jadi kena hati-hati. Sebab tu penting ilmu. Ilmu sangat penting apabila kita nak beramal ibadah. Kurang ilmu ataupun tak ada ilmu, kita akan buat silap. Dan kesilapan kita tadi tidak dimaafkan. Okey, yang seterusnya. Yang keenam, membaca seluruh ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Kita tahu suratul Fatihah ni kita ada berapa ayat? Kita ada 7 ayat. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat semua sekali. Dan kita wajib baca ke semua ayat-ayat di dalam suratul Fatihah di dalam solat. Kita tak boleh tinggal walaupun satu ayat. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya dengar Imam Mekah tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tinggal satu ayat. Dia baca 6 ayat je, Ustaz. Lepas tu saya adalah pergi beberapa tempat ni. Ada beberapa tempat ni, dia tak baca Fatihah, dia tak baca Bismillah. Macam mana tu? Dia dalam 4 mazhab, kita wajib baca keseluruhan ayat di dalam suratul Fatihah. Wajib. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin. Wajib. Tak boleh tinggal walaupun satu ayat. Cuma yang membezakan di antara mazhab ini, mazhab Syafi'i, dia cakap Bismillah ni disunatkan baca jahar ketika solat maghrib, isyak dan juga subuh. Ataupun solat-solat yang berlaku pada waktu malam seperti mana solat tarawih. Jadi disunatkan baca secara jahar. Jahar ni baca secara kuat. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Tetapi dalam mazhab yang lain seperti mana mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dia tak sunat baca kuat. Dia sunat baca perlahan. Perlahan di sini tetap kena dengar dengan telinga. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab dia tak baca macam tu. Dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barulah dia masuk kepada ayat yang kedua. Dia baca. Jangan risau. Dia baca. Dia baca. Cuma kita je yang tak dengar. Bila kita tak dengar, kita kata dia tak baca. Sebenarnya dia baca.
Jadi kesemua tu wajib dibaca. Semua ayat wajib dibaca. Tak boleh tinggal walaupun satu ayat. Kalau tinggal satu ayat, maka Fatihah dia boleh batal kalau tidak diulang. Kalau dia ulang balik, tak ada masalah. Kalau dia tak ulang, dia terus kepada rukun yang seterusnya, maka Fatihahnya boleh batal. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita buat kesilapan ni. Dan yang seterusnya, tidak membaca dengan lahan yang boleh mengubah makna. Lahan ni apa benda? Lahan ni dalam bahasa, dalam kalimah yang lain ada sebut lajah. Kalau dalam kita orang Malaysia ni, lorat. Lorat Kedah, lorat Kelantan, lorat Terengganu, lorat Penang. Ada macam-macam lorat lah dekat Malaysia ni. Dia bahasa yang sama, tetapi dia lorat dia. Kalau orang Kedah sebut air, ayak. Kalau orang Kelantan sebut air, air. Kalau orang Terengganu sebut air, aing. Gitu macam itulah lebih kurang. Jadi dia tu berbeza-beza. Sebutan dia tu berbeza-beza, tapi benda yang sama. Dan dia pembeza pun dia tak lari, dia tetap ada A dekat situ. Mana dia tak lari jauh. Jadi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, lahan tadi, kita melakukan lahan, bukan kesalahan, lahan tadi. Lahan ni tidak ada masalah. Sebab dalam orang Arab sendiri pun dia ada lahan-lahan dia. Dia ada logat-logat dia. Orang panggil amiyah, bahasa pasar. Dia ada bahasa-bahasa dia, logat-logat dia. Lahan ni tidak salah. Yang salahnya apabila lahan tadi ataupun logat tadi boleh sampai mengubah makna. Itu yang salah. Sebab tu kita nak baca Al-Quran ni, kita kena adjust lidah kita biar jadi lidah Arab sikit. Supaya tak jadi yang salah. Dia dulu pernah dengar, kalau dulu orang tua dulu dia baca huruf Fa, dia sebut Pa. Pa. Tak ada huruf Pa dalam bahasa Arab ni, tak ada Pa. Ni antara sebab lidah dia dah pekat dah macam tu. Okey, lidah dia dah pekat. Okey, nak buat macam mana? Kena jaga benda ni. Tapi biasa insya-Allah dekat Malaysia ni, nak kata jarang, banyak sebenarnya, banyak berlaku dekat Malaysia ni. Banyak berlaku. Yang ke-8, membaca Fatihah dalam keadaan berdiri dalam solat fardu. Dengar betul-betul. Kita ada 5 waktu solat fardu. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Ini solat fardu. Apabila kita solat fardu dan kita nak baca Fatihah, mestilah baca dalam keadaan berdiri. Kita baca Fatihah dalam solat subuh 2 kali. Dalam solat zuhur 4 kali. Dalam solat asar 4 kali. Dalam solat maghrib 3 kali. Dalam solat isyak 4 kali. Jumlahnya lebih kurang dalam 17 kali kita baca. Bukan lebih kurang, 17 kali. Memang 17 kali. 17 kali kita membaca Fatihah di dalam solat yang wajib. Dan 17 kali bacaan Fatihah kita tadi wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Tak boleh baca Fatihah dalam solat fardu dalam keadaan selain daripada berdiri. Kecuali, dia ada kecuali dekat sini. Kecuali apa? Kecuali bagi mereka yang tak mampu nak berdiri. Tak boleh nak berdiri. Seperti mana orang tak ada kaki, tak boleh nak berdiri. Maka dia solat dalam keadaan duduk, maka dia boleh baca Fatihah dalam keadaan duduk. Ataupun orang yang sakit, aksiden, kaki terluka, terseliuh, ada gaut, tak boleh nak berdiri, maka duduk. Ataupun orang tua yang terlalu tua dah tak larat nak berdiri lama-lama, maka duduk. Boleh baca Fatihah dalam duduk. Tapi dia ada kena ingat, kita ni apabila nak baca Fatihah dalam duduk, kita kena tengok diri kita. Adakah kita ni boleh tak mampu nak berdiri langsung, ataupun kita mampu berdiri sekejap. Kalau kita mampu berdiri sekejap, sekadar yang kita mampu sahaja, maka kita baca Fatihah sekadar yang kita mampu dalam keadaan berdiri. Saya bagi contoh. Dia ada, kita tengok biasa ada pakcik-pakcik, orang-orang tua, dia datang ke masjid naik motor. Lepas tu dia berjalan kaki, turun motor tu, berjalan kaki naik masjid. Tiba-tiba masa solat duduk atas kursi. Pernah jumpa tak? Pernah tengok tak situasi ni? Tiba-tiba masa solat duduk atas kursi. Tadi tengok, bukan main lenggang lagi, lenggang-lenggok lagi. Boleh berjalan masuk ke dalam masjid.
Tiba-tiba tanya solat, engkau duduk. Ada orang tanya saya soalan tu. Saya cakap, orang ni dia sakit tak sama. Ada orang dia boleh berjalan je. Balat berjalan. Tetapi apabila bab berdiri dia kalah. Ada orang macam ni. Macam orang sakit lutut. Pernah tengok orang sakit lutut? Orang sakit lutut dia boleh berjalan. Atuk saya pernah, nenek saya sakit lutut. Dia boleh je berjalan nak pergi ke dapur. Boleh je nak, apa ni orang panggil, berjalan nak sapu lantai apa, berjalan. Tetapi dia berjalan pun tak boleh lama. Cuma kalau bab berdiri dia kalah. Berdiri tak bergerak ni. Tak boleh. Dia efek pada lutut. Sakit. Dia boleh. Dia bukan. Mungkin masa berdiri tadi dia tak sakit. Tetapi dia boleh beri efek pada lepas tu. Ada macam-macam. Jadi kita jangan sangka mereka boleh berjalan, mereka boleh berdiri macam kita. Tak ada. Macam-macam penyakit atas dunia ni. Jadi, cuma kita kena ingat, kalau kita mampu, contoh kita berjalan, kita mampu. Masa takbir, mampu berdiri. Takbir, kalau tak mampu berdiri, duduklah. Tapi kalau mampu berdiri sekejap, angkat dulu takbir dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Rasa tak mampu, baru duduk. Ataupun dalam suratul Fatihah. Kalau mampu berdiri sekejap untuk baca suratul Fatihah, berdirilah sekejap untuk baca suratul Fatihah. Lepas tu duduk. Tak mampu nak berdiri masa baca suratul Fatihah, kecuali bismillah je. Baca bismillah dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu duduk. Tapi kalau memang betul tak mampu, duduk daripada awal. Tidak ada masalah. Kita je yang tahu. Tapi kena ingat juga, kadang-kadang orang ni, dia ada, kalau dah dia duduk, nak masuk rakaat kedua tu, nak bangun susah. Ni teruskan duduk je lah. Kalau bangun tu akan menyusahkan dia, akan menyebabkan dia sakit, ada rasa sakit. Nanti boleh efek pada masa akan datang sakit dia, maka duduk. Ataupun dia memang tak berani berdiri. Kenapa? Masuk-masuk berjalan boleh, tapi tu duduk. Ustaz, saya tak berani berdiri. Kenapa? Sebab doktor kata kalau saya berdiri lama sikit, lutut saya boleh rosak. Jadi tak ada masalah, duduk terus. Kalau ada isu, ada penyakit, tak sihat, maka tidak ada masalah. Islam bukan keras, Islam benarkan sahaja. Maka kita solat dalam keadaan duduk. Okey, boleh. Cuma solat sunat. Ni, ramai yang tak tahu. Solat sunat tak wajib berdiri. Solat sunat tak wajib berdiri. Kita boleh solat sunat dalam keadaan duduk. Contoh, lepas daripada solat isyak, kita nak solat sunat qabliyah isyak. Ba'diyah isyak. Nak solat sunat ba'diyah isyak. Jadi kita ni malas dah nak berdiri. Sebab dah duduk tahiyat tadi, malas nak berdiri. Teruslah, kita pun angkat takbir dalam keadaan duduk. Boleh, tidak ada masalah. Sebab dia solat sunat. Solat sunat syarat tak syarat berdiri. Boleh solat dalam keadaan duduk. Cuma kalau solat dalam keadaan duduk, dapat separuh je pahala. Dapat 50% sahaja pahala. Kalau solat dalam keadaan duduk tadi, maka kurang pahala dia. Cuma sah. Sah. Solat wajib sahaja wajib berdiri. Solat sunat tak wajib berdiri. Kalau berdiri, afdal, dapat pahala penuh. Kalau duduk, dia sihat. Tak sakit langsung, tak ada penyakit, sihat. Badan kuat, kaki kuat, penyakit tak ada. Tapi rasa nak solat dalam keadaan duduk. Boleh, tapi rugilah, kurang pahala. Nak solat sunat dalam keadaan duduk. Sebab tak wajib solat sunat dalam keadaan berdiri. Okey, itu yang ke-8. Boleh Yang ke-9. Mendengar sendiri bacaan Fatihah dengan telinga. Kita wajib membaca Fatihah dalam solat ni dalam keadaan kita boleh dengar bacaan Fatihah kita. Kadar wajib dia macam mana? Saya bagi contoh. Macam tu. Saya dengar. Mungkin tuan-tuan dan cik puan tak dengar. Sekadar kita sendiri je yang dengar. Kita je yang dengar. Bukan orang sebelah dengar. Kalau dah orang sebelah dengar, dia hukum dia makruh. Jangan sampai orang sebelah dengar. Kalau orang sebelah kita dengar ni, kiri kanan kita solat berjemaah, orang sebelah kanan dengar, orang sebelah kiri pun dengar. Kita baca Fatihah, hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau orang yang ketiga dengar,
Orang sini pun dengar, sebelah sana pun dengar. Orang sebelah sini pun dengar, sebelah sana pun dengar. Hukumnya adalah haram. Dia dikira mengganggu. Dia dua-dua mengganggu. Kalau yang pertama tadi, dia tidak mengganggu yang teruk, jadi hukumnya makruh. Tetapi kalau dah sampai orang yang ketiga dengar, dia dah jadi haram sebab dia mengganggu yang bukan biasa-biasa dah tu. Okey, kena ingat, kena jelas. Okey, kena ingat, kena jelas. Wajib dengar dengan telinga kita, kita sendiri je dengar. Jangan sampai orang sebelah dengar. Tapi kalau tak dengar, baca dalam hati ataupun baca mulut bergerak, suara tak keluar, tak sah solat. Tak sah Fatihah kita. Dan kalau tak ulang, dalam keadaan kita boleh dengar bacaan kita, solat kita boleh batal. Kena hati-hati. Dia ada masalah, pernah orang tanya saya apabila saya cerita tentang masalah dengar sendiri bacaan ni. Dia tanya, Ustaz, kalau kita solat tempat yang bising, contoh kita solat di pasar raya ke, kita solat dekat tepi jalan ke, dekat R&R, biasanya bising lah. Lepas tu kita solat dekat tempat construction, memang bising pada tempat tu. Macam mana ni Ustaz? Adakah kita kena kuatkan baca suara kita sehingga kita dengar? Tak payah. Tak payah kuatkan suara. Cukup kita baca macam kita baca tempat yang sunyi. Kalau contoh kita baca tempat yang sunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang bising, macam itulah juga kita baca. Macam itulah juga kita baca. Tak perlukan kuatkan suara. Sebab apa? Sebab hakikatnya kita memang dah dengar. Tetapi yang menghalang kita daripada mendengar adalah suara-suara yang bising dekat sekeliling kita. Jadi tak perlu kita nak kuatkan suara sebab orang panggil apa ni? Kebisingan yang berada di sekitar kita. Cukup kita baca sekadar kita baca pada tempat yang sunyi. Sebab hakikat sebenar kita yang dengar, cuma ditutupi dengan bunyi-bunyi yang lain sahaja. Kena ingat. Dia bacaan dalam solat ni dia ada dua. Satu jahriyah, satu sirriyah. Ambil perhatian ni, saya nak bagi jelas dengan betul-betul. Bacaan sirriyah tadi saya dah jelaskan. Sirriyah ni orang panggil bacaan perlahan. Bacaan perlahan di dalam solat ini adalah bacaan yang kita sendiri dengar bacaan kita. Kita sendiri dengar bacaan kita. Ini orang panggil sirriyah. Kita sendiri dengar bacaan kita. Dia di dalam solat zuhur, di dalam solat asar. Kita tak boleh baca jahriyah. Kita kena baca sirriyah. Begitu juga bagi makmum. Makmum kena baca sirriyah, baca perlahan. Tak kira lah solat subuh ke, solat zuhur ke, solat asar ke, solat maghrib ke, solat isyak. Kena baca sirriyah. Pada semua rakaat. Tetapi bagi imam pula. Ni imam dengan orang solat sendirian. Yang orang solat sendiri. Bagi imam, dia disunatkan baca jahriyah. Jahriyah ni apa? Jahriyah ni sunat saja. Dia bukan wajib. Sirriyah wajib. Kena ingat. Baca secara perlahan dan kita dengar sendiri bacaan Fatihah kita tadi, wajib. Tetapi jahriyah sunat. Jahriyah disunatkan dalam solat subuh bagi imam. Ataupun orang solat sendirian. Bagi imam, dia kena bagi makmum dengar. Bagi orang solat sendirian pula, cukup sekadar kuat sedikit daripada bacaan yang perlahan tadi. Bacaan sirriyah. Kuat sedikit, dah dikira sebagai dah dapat pahala sunat dah. Kuat sedikit. Contoh kalau dia baca sirriyah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jahriyah, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kuat sedikit dah kira jahriyah. Kalau imam, solat subuh 2 rakaat, sunat jahriyah. Begitu juga dengan orang solat munfarid. Kalau makmum, sirriyah. Tak boleh jahriyah. Lepas tu kalau dalam solat zuhur, semua kena sirriyah. Imam kena sirriyah, makmum kena sirriyah. Dalam solat asar, imam kena sirriyah, makmum kena sirriyah. Munfarid, solat sendiri pun kena sirriyah dalam solat zuhur dan juga asar. Kalau solat maghrib, sunat jahriyah bagi imam dan juga orang yang solat sendirian. Bagi makmum, sirriyah. Tetapi pada rakaat yang pertama dan kedua sahaja.
Masuk rakaat ketiga, semua kena sirriyah. Begitu juga dengan solat isyak. Disunatkan jariyah pada pada rakaat yang pertama dan juga rakaat yang kedua. Bagi imam dan juga bagi orang yang solat sendirian. Bagi makmum sirriyah, kena baca secara perlahan. Pada rakaat ketiga dan juga keempat dalam solat isyak, kena sirriyah semua, tak boleh jariyah. Kalau bahasa jariyah juga solat sah, tetapi makruh. Okey. Jelas jelas tentang bacaan dalam solat. Wajib dengar dengan diri sendiri. Ada orang tanya lagi, Ustaz, kalau dengar suara angin, saya dengar orang cakap suara angin tak sah. Suara angin ni macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke tak sah suara angin? Suara angin ni, kenapa ulama' kata tak sah? Kenapa ada ulama' kata tidak sah? Sebab biasanya suara angin ini dia makhrajnya tak tepat. Dia boleh menyebabkan berubah makna di dalam suratul Fatihah. Sebab ini jangan gunakan suara angin. Tapi kalau kita kata, suara angin saya okey, suara angin saya tak mengubah makna Fatihah sebab makhraj huruf betul walaupun saya guna suara angin. Tafadhal. Baca, tak ada masalah. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, tidak disela-sela di antara ayat-ayat Fatihah dengan zikir-zikir yang tidak ada kaitan dengan suratul Fatihah. Contoh, kita tengah baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba kita bersin. Hacim. Bersin. Lepas bersin kita pun jawab, Alhamdulillah. Tak boleh. Dia kalau bersin, kita kena tangguh. Tangguh apa? Tangguh. Kita jawab bersin tadi dengan Alhamdulillah selepas daripada solat. Lepas bagi salam, sunat kita jawab bersin yang kita bersin dalam solat tadi. Masa tengah baca Fatihah tak boleh. Dia boleh terputus. Jadi kalau terputus, contoh kalau dah terbuat, nak buat macam mana? Ulang balik suratul Fatihah. Baca balik. Dia kira surah tu dah tak sah dah batal dah. Tak boleh. Kecuali zikir-zikir yang orang panggil apa ni? Yang ada kaitan lah dengan solat. Contoh seperti mana imam ada buat silap, kita nak tegur imam, kita sebut subhanallah dengan niat zikir. Tu tak ada masalah sebab dia ada kaitan dengan solat. Tapi kalau yang tak ada kaitan dengan solat, kita kena tinggal. Okey, kena tinggal. Boleh. Secara ringkas, yang ni ringkas insya-Allah. Jarang orang buat. Okey, jarang orang buat. Tapi kalau tengah bersin di tengah Fatihah, di tengah ayat, ulang balik ayat tersebut. Walaupun dia tak sebut alhamdulillah. Okey, itu yang ke-10 Yang terakhir sekali, kita wajib membaca suratul Fatihah di dalam bahasa Arab. Tak boleh baca suratul Fatihah selain daripada bahasa Arab. Nak baca Fatihah dalam bahasa Melayu tak boleh. Nak baca Fatihah dalam bahasa Cina tak boleh. Nak baca Fatihah dalam bahasa India tak boleh. Nak baca Fatihah dalam bahasa Mak Saleh tak boleh. Tak boleh. Dia wajib baca dalam bahasa Arab. Habis macam mana kalau orang yang tak boleh baca Fatihah? Biasanya orang yang tak boleh baca Fatihah ni saya jumpa dua golongan. Ni saya jumpa realiti dalam kehidupan saya. Pertama, saya jumpa orang yang tak boleh baca Fatihah ni sebab baru masuk Islam. Dia masuk Islam hari ni, tak boleh baca Fatihah. Contoh, kalau orang Cina masuk Islam hari ni, nak suruh dia baca Fatihah, kita tulis pun belum tentu dia boleh baca. Tulis dalam bahasa Cina, biar bunyi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ni berpuluh tahun, contoh umur 40 tahun baru masuk Islam. 40 tahun duk cakap Cina, duk cakap Melayu. Tiba-tiba nak cakap Arab. Ingat mudah. Bukan semudah. Dia ada lengguk-lengguk dia bahasa ni. Salah sebut, makna ke laut. Makna ke laut. Jadi nak belajar pula bukan boleh. Dalam setengah jam, 1 jam, tak mungkin. Tak pernah baca Fatihah kot. Ambil masa yang lama nak belajar ni. Habis nak buat macam mana bagi mereka yang macam ni? Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang Islam tetapi
memang tak pernah beramal dengan Islam. Mak ayah tak pernah ajar dia belajar agama, tak pernah ajar dia baca Al-Quran, tak pernah suruh dia solat. Mak ayah pun sama 2 kali 5. Tiba-tiba anak dah umur 30 insaf, duk berkawan dengan orang baik, anak pun insaf, nak belajar baca Al-Quran, baru nak belajar solat, tapi tak boleh baca Fatihah. Saya pernah jumpa. Lepas tu macam mana? Okey, golongan yang tak boleh baca Fatihah. Kalau dah masuk Islam, contoh macam mu'allaf tadi, dia masuk Islam tadi, maghrib tadi dia masuk Islam, dia wajib dah solat Isyak. Tak boleh nak tunggu nanti, tunggu 1 bulan lah dulu. Biar saya belajar suratul Fatihah dulu. Nanti saya dah pandai suratul Fatihah, baru saya nak solat. Tak boleh. Dah masuk Islam, waktu maghrib masuk Islam, maghrib kena solat maghrib. Masuk Islam waktu Isyak, kena solat Isyak. Habis tak boleh baca Fatihah, nak buat macam mana? Dia ada kaedah dia. Kaedah yang pertama, kalau tak mampu nak membaca suratul Fatihah, dia macam-macam lah kita boleh guna. Mula-mula sekali, kita cuba tulis. Tulis tak boleh juga nak baca. Kita talqinkan dia, tak boleh juga nak ikut. Susah, lidah keras. Talqin pun tak boleh juga. Lepas tu takkan orang nak talqin tiap kali dia nak solat. Kesian juga orang tu. Dia kali jom talqinkan aku. Tak boleh juga. Jadi, kalau tak ada benda-benda macam tu, maka masuk yang kedua. Dia carilah ayat-ayat Al-Quran yang mana cukup dengan 7 ayat. Cari 7 ayat daripada Al-Quran, walaupun daripada surah-surah yang berbeza. Cukupkan 7 ayat. Lepas tu dia bacalah ayat tersebut. Dengan syarat ayat-ayat tersebut hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Lebih tak ada masalah. Cuma yang jadi isunya, kalau mu'allaf ni, kalau dah Fatihah dia tak erti nak baca, takkanlah surah lain dia pandai baca pula. Lagilah dia tak erti. Kita tengok kaedah yang ketiga. Tak mampu juga, maka carilah zikir-zikir. Zikir yang sama pun tidak ada masalah. Cari 7 zikir. Contoh, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adul amin. Kita rasa satu tu dah panjang tu. Jadi kita baca yang tu 7 kali pun tak ada masalah. Ganti kepada suratul Fatihah. Cari ataupun zikir yang berbeza. Zikir pertama, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adul amin. Zikir yang kedua, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikir yang ketiga, la ilaha illallah. Mana? Tak nak berzikir ni tak ingat pula. La ilaha. Mana? Ya zal jalali wal ikram. Amidna ala dinil Islam. Contohlah zikir-zikir yang muktabar. Kita baca zikir dengan syarat zikir-zikir tersebut hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Ustaz, lepas tu nak tahu macam mana? Buat anggaran je. Rasa-rasa ni macam lebih kurang Fatihah dah ni huruf dia ni. Tak payah kira satu persatu. Nanti tak solat pula duk main kira huruf tu je. Tak boleh juga mu'allaf, mana reti berzikir baru masuk Islam. Nak buat macam mana? Diam sekadar Fatihah. Kalau kita baca Fatihah biasanya, kalau biasa baca dalam keadaan mu'tadil lah, bukan berlagu, bukan beria lah, relax sudah. Biasanya tak sampai lebih kurang saya letak dalam 15 ke 20 saat. Saya bagi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa saya lupa nak set masa. Saya tengok dulu masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Lebih kurang dalam 18 saat. Maknanya diam, saya nak yakin diam dalam 20 saat. Dia tak boleh, apabila dia tak mampu nak baca Fatihah, dia tak boleh nak terjemahkan bacaan Fatihah tersebut dalam bahasa lain.
Mana dia kena cari surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lain untuk ganti kepada Fatihah tersebut. Kalau tak mampu, dia kena cari zikir-zikir untuk ganti suratul Fatihah tersebut. Kalau tak mampu juga, maka dia kena diam sekadar Fatihah. Dia diamlah 20 saat. Lepas habis 20 saat, rukuk. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rakaat kedua buat macam tu. Rakaat ketiga pun macam tu. Sama saja, diam. Tetapi kena ingat satu benda. Bukan kena diam seumur hidup. Mana dalam tempoh masa tu, dia kena belajar lah. Dia kena belajar lah. Kena sentiasa belajar sampai dia mahir dan juga pandai membaca suratul Fatihah. Okey, itulah dia 11 syarat sah membaca suratul Fatihah di dalam solat. Kena ingat 11 syarat sah ni, kalau kita tinggal salah satu daripada 11 syarat ni, maka Fatihah kita tidak sah. Dan apabila Fatihah kita tidak sah, maka dia akan memberi kesan kepada solat kita. Dan solat kita juga boleh tidak sah. Jadi kena hati-hati. Dan satu peringatan saya lagi, sebelum daripada kita tutup, satu peringatan yang penting. Jahil. Orang jahil ini dimaafkan dengan sebab jahil dia. Jahil ni orang tak tahulah. Kita tak tahu. Oh Ustaz, selama ni saya tak tahu benda ni. Hanya dimaafkan di dalam agama kita, orang yang jahil ni dimaafkan, dia tak berdosa. Kalaulah dia jahil ni disebabkan yang pertama, dua. Yang pertama adalah dia ni duduk jauh daripada ulama. Dia duduk jauh daripada ulama, dia duduk dekat pulau. Ulama tak sampai dekat pulau tersebut, dia pun tak boleh nak keluar. Jadi dia dimaafkan dengan sebab dia jahil. Kalau dia buat silap pun dia tak berdosa. Tetapi kalau kita di Malaysia ni, kita bukan jauh dengan ulama, tapi kita menjauhkan diri kita daripada ulama. Ulama ramai, ustaz ramai, program-program agama banyak. Dekat masjid ada, dekat surau ada, dekat madrasah ada, dekat pondok ada, dekat radio ada, dekat TV ada, dekat TikTok ada, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada. Semua ada. Tapi kita tak cari. Itu salah kita. Jadi tidak dimaafkan disebabkan kita jahil. Kalau kita silap, boleh berdosa. Yang kedua, dimaafkan juga orang jahil yang baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam, dimaafkan. Nak buat macam mana? Dia dulu tak tahu benda sebab dia bukan orang Islam. Tetapi dia orang Islam. Kejahilan dia tu dia buat silap. Masa baru-baru masuk Islam ni, banyak benda dia buat silap. Mungkin dia banyak tertukar huruf, mungkin dia banyak tertambah huruf, mungkin dia banyak mengurangkan huruf. Dimaafkan, solat dia sah. Sebab apa? Sebab dia baru masuk Islam. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena teruskan belajar juga untuk mendalami ilmu berkaitan dengan agama Islam ni. Dia tak boleh tinggal benda tu. Sampailah dia betul-betul mahir. Okey, itulah dia 11 syarat sah dan peringatan daripada saya. Jadi saya rasa setakat ni dahulu seminar kita ataupun coaching kita berkaitan dengan 11 syarat sah di dalam suratul Fatihah. Nanti insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang seterusnya insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.